Tuan Ridwan has gone on to be the first debater. Let me now hand the floor over to Wahyudi Ridwan for the introductory 10-minute remarks. Wahyudi. CEO of ASLI, Tan Sri Michael Yeo, my learned opponent, ladies and gentlemen, salam bersih kepada semua. Kita berkumpul di sini untuk menentukan dasarparti manakah yang boleh memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Seharusnya satu perbahasan harus diadakan di antara Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dengan Ketua Pembangkang Dato' Sri. Malamnya Dato' Sri Najib ingin berbahas dengan Anwar. Adakah keinginan Najib berbahas dengan Anwar kerana beliau bimbang selepas perbahasan rakyat Malaysia akan menentukan bahawa Anwar lebih layak untuk menjadi Perdana Menteri daripada Najib. In fact, MCA is not qualified to talk about policies here. Because MCA does not decide. It is UMNO that decides. MCA claims to speak only for the Chinese, and that only in Peninsular Malaysia, not the Chinese from Sabah and Sarawak. This is different from DAP. We want to speak for all Malaysians. DAP mahu bersuara untuk Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan kerana kita semua rakyat Malaysia. Bukan macam MCA yang kononnya hanya mewakili orang Cina. Mengapa kita harus dipecah belahkan mengikut kaum dan agama? Ini adalah kejayaan terbesar UMNO. Supaya kita takut satu sama lain. Supaya Barisan Nasional boleh terus merumpak harta dan kekayaan rakyat Malaysia. Tengoklah skandal lembu dan kondom. Pakcik yang ternak lembu sepanjang umur tak dapat pinjaman berjuta-juta ringgit, tetapi keluarga menteri boleh dapat 250 juta ringgit. Semua pun tak pernah ternak seekor lembu pun. Jangan-jangan nanti kita lihat 250 juta ringgit untuk ternak lembu, pergi beli kondominium pula. Sampai mungkin satu hari nanti orang Singapura yang ada banyak kondo di Singapura mungkin nak datang ke Malaysia belajar macam mana ternak lembu di kondominium. Skandal PKFZ sebanyak 12.5 bilion ringgit melibatkan pemimpin tertinggi MCA, tetapi ahli politik yang aktif tidak dibawa ke mahkamah. Semua skandal MCA tidak bersuara, seperti mana yang ditulis dalam buku Lee Hwa Beng, PKFZ, A Nation's Trust Betrayed. Ini bekas adun MCA, sendiri hantam MCA. 12.5 bilion telah hilang. MCA terus sokong buta saja. Kedudukan Malaysia dalam Transparency International, kita lihat dalam 2003 tangga ke-37. Sekarang telah jatuh ke tangga 60. Kalau Barisan Nasional terus menang, saya rasa kita akan pecah tangga 100 lah. Kita harus bersatu padu sebagai anak Malaysia. Kalau kita terus dipecah belakang, siapa untung? Hanya kroni-kroni BN yang untung. Yang rugi ialah anak Malaysia. Kita harus bersatu padu supaya kita sama-sama dapat menikmati harta dan kekayaan Malaysia.
Jangan kita terus dipecah belakang bahawa pemimpin Melayu baru boleh jaga orang Melayu, pemimpin Cina hanya boleh jaga orang Cina. Tibalah masa bahawa pemimpin Malaysia, tak kira apa kaum, kita mesti jaga satu sama lain. For the last 50 years, we have been consumed by race and religion. For the next 50 years, let us be consumed by the task of improving the economic well-being and protecting the civil and political rights of all nations. We have many problems in our country that needs to be addressed, but the biggest problem of all is the problem of corruption that results in abuse of power, low wages, and ever-rising cost of living. BN has never spoken truthfully to the people. Let Pakatan Rakyat speak truthfully to you. PAP believes that a clean government can always perform better than the corrupt government. DAP believes that a clean government requires open competitive tenders, full disclosure of contracts between the government and the private sector, freedom of information, and the public declaration of assets by prime ministers, ministers, and chief ministers. If Penang dares to review the assets of the chief minister, why is the prime minister afraid of revealing his assets and the assets of his ministers? Does Barisan Nasional dare not declare your assets because you have too many assets to hide, or got too many car numbers to hide? Kejayaan sebuah kerajaan terselah di kerajaan negeri-negeri Pakatan Rakyat. Di Pulau Pinang, kita mencatatkan lebihan bajet setiap tahun, dan kejayaan ini dicapai sungguh pun perbelanjaan telah dinaikkan 55%. Kita buat jalan, kita buat longkang, kita buat rumah mampu milik, dan kita buat taman hijau, tetapi kita masih boleh catat lebihan bajet yang terbesar dalam sejarah Pulau Pinang. Berbanding dengan hutang kerajaan persekutuan yang naik ke 470 bilion pada 31 Mac 2012, beban hutang kerajaan negeri telah diturunkan. Daripada 630 juta ringgit, kita telah kurangkan sebanyak 600 juta ringgit, tinggal hanya 30 juta ringgit saja. Di bawah Barisan Nasional, hutang naik. Di bawah Pakatan Rakyat, hutang pasti akan turun. Dan kejayaan ini membolehkan kita buat bantuan sosial, bantu sama warga emas, ibu bapa yang lahirkan anak, OKU, ibu tunggal, dan juga pelajar-pelajar di sekolah rendah dan menengah, yang pada masa yang sama sekolah-sekolah semua aliran, baik sekolah Cina, sekolah Tamil, semua dapat peruntukan setiap tahun. Tiap-tiap tahun dapat, bukan macam Barisan Nasional 5 tahun sekali, atau BRIM RM500 50 tahun sekali. Dan sepatutnya bagi kepada keluarga miskin sampai Dato' MCA daripada Pahang pun boleh dapat RM500. Pulau Pinang merupakan negeri pertama yang hapuskan miskin tegak, dan kita akan menjadi negeri pertama yang menghapuskan kemiskinan sama sekali pada 2015. Pulau Pinang juga merupakan negeri pertama yang memberikan wifi percuma kepada rakyat di tempat-tempat awam di Pulau Pinang. Ini semua berlaku kerana kerajaan yang bersih di Pulau Pinang. Saya nak bercakap kepada kawan-kawan Melayu, apabila kita lancarkan tender terbuka, UMNO sebut bahawa kontraktor Melayu akan terpinggir, mereka tak akan dapat kontrak. Tetapi bila kita jalankan tender terbuka, nyata 70% dimenangi oleh kontraktor-kontraktor Melayu. Ini menunjukkan
bahawa kontraktor Melayu memang berdaya saing. Yang tak guna langsung ialah kontraktor UMNO dan Barisan Nasional. The DAP believes that the policies of our party and Pakatan Rakyat represents the future of our children, whereas the policies of NCA and Barisan Nasional represents the past. No longer can we accept the culture of corruption and cronyism. Let us take back our rights. Let us take back our rights back from Barisan Nasional cronies by abolishing the North-South Highway tolls and removing subsidies to the independent power producers. And let us make sure that we return the rights to the people of Malaysia. Thank you very much. Thank you very much, Chief Minister. We now invite the NCA President to deliver his introductory remarks. Selamat sejahtera, salam bahagia dan salam satu Malaysia. Tan Sri Moderator, distinguished members of the panel, the Honourable Chief Minister of Penang, ladies and gentlemen. Tadi Yang Amat Berhormat mengatakan apa sebab Perdana Menteri tak tampil berdebat dengan Datuk Seri Anwar. Saya nak mengatakan di sini, kita tidak menggalak Datuk Seri Najib berdebat dengan Anwar sebab beliau adalah Perdana Menteri dan semenjak mengambil pucuk pimpinan 3 tahun dahulu, beliau telah membuktikan melalui program transformasi kita dapat menampak dengan jelasnya hasil-hasil transformasi. Daya persaingan telah meningkat daripada tangga 28 ke 21.